Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Yes guys, hari ni aku nak menyentuh isu yang berkaitan tentang industri kreatif, iaitu industri yang aku ceburi lah guys. Di mana ada dua isu yang aku nak cuba, bukan nak bahas lah, tapi aku nak cuba sentuh sikit. Kenapa aku nak menyentuh dua isu ni? Of course, satu, aku berada dalam industri ni, aku masak sangat dengan apa yang berlaku dalam industri ni. Kalau siapa yang aware, hari ni berlakunya satu kejadian yang pada aku mendukacitakan lah. Pasal ia melibatkan dua sahabat lah, yang aku pernah bekerja sama. Siapa yang dah tengok mesti tahu kan, dekat media sosial memang dah bersepah lah gambar yang menampakkan mata Fasha Sanda dalam keadaan cedera lah. Dan dikatakan ia berlaku kerana mereka sedang melakonkan satu babak di mana si Azan Rani ni dia menolak Fasha sehingga jatuh ke bucu katil dan kena mata dia, dan dikatakan tulang mata dia patah guys. Aku tengok, ya Allah sakitnya. Itulah aku berharap hopefully Fasha cepat recover dalam dia punya injury itulah. Sebab aku kenal diorang ni, especially Fasha Sanda ni seorang yang sangat committed dalam kerja dia. So berlakon dengan Fasha dalam filem yang sebelum ni pun tahu sangatlah cara kerja dia. Dia memang orang yang sangat profesional lah. Dan aku dengar juga cerita baca-baca media sosial kan, dikatakan selepas kejadian tu pun Fasha nak sambung balik bekerja guys, walaupun dalam keadaan sakit. So pada aku tak terkejut lah, sebab aku kenal dia memang orang yang sangat profesional dan dia tak suka menyusahkan orang. Dan bekerja dengan Azan Rani pula, sebab dua-dua ni adalah orang yang bila mereka in character, mereka memang lupa diri diorang lah. Mereka terus jadi watak tu guys. Ini pada aku sifat-sifat pelakon yang bagus lah. Dia begitu merasai watak yang dibawa tu. Jadi aku nak katakan salahkan pelakon pun tak boleh juga. Pasal mereka menjalankan kerja diorang, tanggungjawab diorang untuk menjahitkan watak tu dengan baik. Cuma masalah kat sini adalah isu keselamatan. Benda ni pada dulu lagi guys. Pada dulu lagi memang kat Malaysia ni dalam industri ni keselamatan kita memang sangat-sangat tidak terjaga. So kalau berlaku satu perkara, benda ni tanggung sendiri. Ini yang aku tak agree lah. Aku tak setuju. Bila berlakunya benda yang melibatkan kecederaan, pelakon tu sendirilah, basically memang pelakon tu akan kena tanggung sendirilah. Tapi dalam yang kes ni aku tak tahulah. Mungkin pihak produksi ada bertanggungjawab untuk bayar kos-kos yang sepatutnya, tu aku tak tahulah. Tapi doa aku untuk diorang supaya diorang especially Fasha cepat sembuh dan diorang boleh meneruskan kerja diorang untuk menyiapkan apa yang mereka sedang usahakan tu. Okay, yang kedua juga melibatkan isu keselamatan guys. Isu keselamatan negara. Ini besar sikit pasal apa? Semalam Caprice dah banyak video dia dah up dekat dia punya IG, dan benda ni pun aku dah tahu sebelum ni. Cuma aku tak tahulah sehangat ini dia akan jadi. Ia berkenaan tentang sebuah filem yang bernama Mentega Terbang. Aku tak tengok lagi guys, dan Mentega Terbang ni dikatakan keluar dekat View dan sudah pun ditarik balik pasal ada isu-isu sensitif yang tak dijaga oleh diorang. Kenapa? Aku pun tak tahu pasal aku tak tengok cerita ni guys. Jadi bila aku tak tengok cerita ni, aku tak boleh nak judge cerita ni lah. Tak boleh nak katakan cerita ni teruk. Tapi berdasarkan babak-babak scene yang telah terlepas, yang telah di-share oleh ramai orang, aku pun tengoklah scene yang dikatakan memang tak sensitif tu lah. So mana tak tengok, kita tengok dulu scene ni guys. If there is any other religion that speaks to you more than Islam, if there is any other faith that speaks to you on a deep personal level, and if you feel that you want to convert or peluk agama lain, go ahead sayang. I mean this. How's your chicken pao? Oh, I didn't get chicken. I got char siu. Oh, you nak try sikit? Apa? Char siu is babi, you know. I know. Apa? You can't eat babi. It's haram. Alah, hari tu kau makan beef okey je. Tu pun haram juga kan? Why can you eat beef but I can't eat Okay, pork? that's different. How is it different? It just is, okay?
Nah, inilah scene yang dikatakan sedih lah. Aku tengok sedih lah. Pasal apa, memang sebagai seorang Islam, aku terasa marah, terasa tak sepatutnya berlaku di dalam sebuah karya anak bangsa kita, especially orang yang beragama Islam lah. Tapi macam aku cakap tadi, aku tak boleh nak judge cerita juga pasal aku tak tengok apa yang tersirat dalam cerita ni, apa yang tersirat dalam konteks dia. Yang tersurat kita nampak lah apa yang scene tu tadi, tapi di sebalik itu adakah ada penyampaian lain yang dicuba sampaikan, aku tidak tahu guys. Tapi itulah, berdasarkan dua scene tadi, satu scene yang dia nak try makan kinzir tu kan, itu pun something yang aku rasa sangat tidak sensitif. Yang kedua adalah scene di mana bapa dia rela anak dia tukar agama selain pada Islam. Ini pun satu scene yang sangat tidak sensitif. Ini boleh mendatangkan kemarahan orang kita lah. Bukan saja orang kita, orang yang beragama Islam kat tempat lain pun akan terasa kenapa benda macam ni terjadi. Dan dia dikaryakan pula tu guys. Ini aku nak share opinion aku guys, based on pengalaman aku dah berapa puluh tahun dalam industri ni as a film director. Ada benda yang kita kena faham apabila kita menghasilkan sebuah karya filem. To me is simple guys, senang aja. Kita kena faham apakah kita ingin melakukan sebuah filem untuk filem berbentuk hiburan atau filem yang ada propaganda yang ingin disampaikan. So ini dua benda berbeza lah. So kalau kau memang base buat satu karya untuk semata-mata hiburan, aku rasa kita akan selamat lah. Maknanya dia punya guideline dia lebih jelas. Pasal kita buat ni just for fun, untuk hiburan, dan bukanlah sesuatu yang kita pandang serius untuk menyampaikan agenda kita supaya orang resap dalam kepala mereka. Ini bahaya guys. Pasal ada setengah filem yang kalau especially filem dulu-dulu kan, masa zaman perang, banyak filem-filem yang berbentuk propaganda. Reason dia adalah untuk menyampaikan agenda dia orang. Tapi dalam filem ni aku tidak tahu, aku tidak pasti. Aku bukan benda ni aku nak cakap in general lah. Kalau filem Mentega Terbang ni, sebab aku tak tengok guys, aku tak tengok filem ni sampai habis, aku tak tahu cerita dia macam mana. Tapi takut guys, sebab kalau sesuatu agenda yang kita cuba sampaikan dan agenda itu sangatlah tidak menitik beratkan sensitiviti rakyat Malaysia, yang terutamanya melibatkan soal bangsa, agama dan negara, so benda ni akan, takutnya nanti dia akan jadi satu filem membentuk propaganda yang boleh merosakkan minda anak bangsa kita guys. Pasal apa? Sebagai seorang penggiat filem atau pengkarya, kita kena ambil tanggungjawab. Sekiranya berlaku apa-apa kepada penonton kita, especially orang yang tidak boleh berfikiran jauh, kita kena tanggungjawab lah. So adakah kita bersedia untuk mengambil tanggungjawab bila seseorang tu menonton filem kita, dia berubah menjadi seseorang yang tidak bagus, berubah menjadi lebih negatif. Ini bahayanya. Jadi aku tak tahulah kalau ada penggiat seni lain yang berfikir seperti apa yang aku fikirkan. Tapi bila kita nak menulis, bila kita nak berkarya, jangan kita ikut sedap minda kita, jangan kita ikut sedap logik akal kita, jangan kita ikut sedap rasa kita, okay aku buat ni because of aku nak buktikan sesuatu yang aku rasa tak penting pun. Kita sendiri je rasa benda tu penting, sebenarnya benda tu tak penting pun pada mata orang lain, especially kalau kita tengok scene-scene macam tadi tu. Kalau dia merasakan scene-scene macam tu boleh memberi satu impact yang positif, itu mengikut apa yang dia rasa, maka salah lah. Sebab kalau orang biasa, aku tak bercerita pasal filem Tinker tau. Orang yang berfikiran filem ni dia lain. Kalau orang-orang biasa, kalau dia tengok, dia mungkin akan rasa ini sesuatu yang boleh merosakkan. Sebab tu bahayanya bila kita buat filem dan kita tidak menitik beratkan soal-soal kesensitivitian rakyat Malaysia yang melibatkan soal agama, bangsa dan negara. Tapi kalau niat dia nak buat filem ni berbentuk dakwah dengan cara dia sendiri, itu bagus. Cumanya janganlah sampai satu tahap yang boleh menyebabkan rakyat Malaysia marah. Especially macam yang scene-scene macam yang kita tengok tadi itulah. Ada scene yang katakan pegang anjing lah. So memang kalau kau tanya aku, tak sensitif lah. Benda-benda macam ni tak sensitif. Nak buat filem dakwah sebenarnya boleh je. Banyak filem-filem yang bersifat dakwah kita boleh buat. Itulah apa yang aku nak sentuh sikit hari ni. Sedih dengan apa yang berlaku hari ni. Hopefully benda macam ni tidak terjadi lagi.
Dan benda ni juga sebagai satu peringatan buat diri aku supaya aku lebih berhati-hati in future kalau aku nak menghasilkan sebuah karya, dan juga melibatkan tentang soal keselamatan pekerja-pekerja lain, terutama pelakon-pelakon dan juga kru-kru yang terlibat lah. Sebab dua isu yang aku sentuh tadi memang berkait rapat lah kan, pasal satu berkenaan dengan pelakon, sebab pelakon ni menjayakan apa yang disuruh oleh watak tu, dan watak ni dicipta oleh penulis. Kadang-kadang penulis tu boleh datang daripada pengarah tu sendiri. Jadi pengarah tu bila nak pelakon tu buat macam ni, pelakon tu kena buat. Cuma kalau kita seorang pelakon, kita kena berhati-hati juga dalam memilih watak, sebab takut bila kita memilih watak jadi macam yang kita tengok Mentega Terbang ni lah. Memang kesian juga pada pelakon-pelakon yang confirm kena bash lah, confirm kena hentam dengan orang pasal apa yang telah terjadi. Seperti aku cakap tadi, pelakon juga kena berhati-hati dalam memilih watak. Jangan pakai ambil je. Sebab bila kau rasa kau tahu benda tu salah, tapi kau buat juga, kau ambil juga, tanggung sendiri lah. Pada aku ni tanggung sendiri. And hopefully lah guys, kepada pengarah Mentega Terbang ni, Khairi Anwar lebih berhati-hati dalam buat karya selepas ni. Sebab melibatkan tentang soal sensitivity agama ni sangat-sangat bahaya. Sebab kalau kita buat satu perkara yang kita tak mahir berkaitan tentang hukum hakam dalam Islam ni, dalam agama ni, baik kita buat karya lain. Melainkan kalau kita nak buat juga, kita minta nasihat daripada orang-orang yang pakar. Itu je lah guys. Dan aku tak nak bebel banyak lagi pasal takut nanti kan tersalah cakap pula kan. Cuma ini aku menyampaikan apa yang pendapat aku ni lah guys, pendapat yang tidak seberapa ni. Okay guys, seperti biasa, mana dah tengok pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik. Stay safe, stay cool guys. Korang memang awesome guys. Ciao.